Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Sekarang ni Pustaka Hidayah dah buat satu buku bertajuk Biografi Syekh Abdul Wahhab. Nipis buku tu, yang dikarang oleh Dr. Basri, Dr. Basri, Profesor Basri daripada Terengganu, daripada Universiti Al-Azhar. Boleh beli banyak-banyak, kita bagi AJK masjid. Betul, saya galakkan tuan-tuan semua beli buku ni banyak-banyak, pergi sedekah ke AJK masjid yang banyak lagi tak faham tentang Syekh Abdul Wahhab ni. Ada jual kat sini. Hayyakumullah. Beli banyak. Satu RM10, bukan mahal tau. RM10 satu, beli 100 baru RM1,000. Sebarkan, bagi AJK masjid, bagi pegawai jawiyah. Tak baca tu tak kisah, bagi dulu. Akhirat kelak kita tuntut balik RM10 kita tu. Jadi kita sambung dah bab la yaruddu man sa'ala billah. Jangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Kita sebut sebelum ni kan, hadis ni, satu hadis saja dalam bab ini, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sa'ala billahi fa'tuhu wa man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Ibnu Umar menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Maksudnya, aku mohon dengan nama Allah, Dr. Muzamir, bagilah saya pinjam RM1,000. Contoh, maka wajib bagi. Bukan wajib lah, maksudnya beratnya kena bagi. Hampir sebagian ulama kata macam dah wajib lah. Kecuali kalau dia tengok memang saya ni kaki memang pinjam tak boleh bayar, tu lain cerita. Atau memang kaki menipu, memang sya'ala billah. Banyak orang sya'ala billah, nak pula setengah-setengah tempat memang tak sebut lah mana etnik, mana bangsa, mana. Dia akan sebut, dia kata mohon dengan nama Allah, lillahi, bantulah saya, wallahi apa semua dia minta. Gaya dia semua, kan, Allah gaya dia. Tapi rupanya kaki terberang. Macam tahu kaki terberang, kita nampak dia ada handphone besar, lepas tu bukan handphone kecil ni. Kalau handphone kecil ni sekadar jadi benda biasa, betul tak? Yang biasa, handphone yang mahal. Lepas tu pernah sekali pergi makan restoran mahal. Lepas tu Masya Allah, kita tahu kaki terberang lah. Okay? Sebab pakai handphone bukan dalil kaya. Pakai handphone bukan dalil kaya. Dengar ni, dia ada handphone. Sekarang handphone dah jadi dah benda yang semua pakai. Mana ada telefon lagi dah. Telefon masuk 20 sen dah ada, tak jumpa dah aku dah. Ada lagi tak? Daruriyah, masuk dalam daruriyah. Maka berilah. Barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Iaitu kalau dia memang orang layak untuk nak perlindungan lah, bukan nak perlindungan ahli maksiat apa semua, seperti ahli bid'ah, ahli maksiat. Jangan lindungi dia. Barang siapa mengundang, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah kebaikannya, fakafi'uh, dengan sebanding atau dengan lebih baik. Yang ni orang Melayu bagus kan, dia bagi mangkuk, dia pulangkan mangkuk tu ada isi. Melayu kan, ini bagus. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sesungguh-sungguh sampai kamu merasa bahawa kamu telah membalas kebaikannya. Dia pula juga sebutkan ucapan jazakallahu khairah. Kandungan bab ni diperintahkan memberi orang meminta dengan menyebut nama Allah, demi memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Demi memuliakan, tujuannya apa? Mengagungkan nama Allah, sebab dia meminta atas nama Allah. Yang kedua, diperintahkan untuk melindungi orang meminta dengan menyebut nama Allah. Disyariatkan untuk memenuhi undangan saudara seiman dengan tu.
Disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau lebih daripadanya. Dan keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan, disyariatkan untuk mendoakannya. Bahkan disunahkan doakan depan depan. Masalah ni, asal doa untuk saudara ialah doa di belakang kan, doa makbul. Tapi dalam bab balas kebaikan ini, kita disunahkan doa depan depan. Okay? Rasulullah SAW memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai anda merasa bahawa anda telah balas kebaikan. Sebab tu setengah-setengah orang Sudan contohnya, kalau doa sampai berdiri tu kat 15 minit oh, barakallahu fikum, hayyakumullah, jazakallahu khair, barakallahu fikum, tayyibin, masya-Allah, macam-macam dia ucapkan. Kita pun okey. Lama sangat ni doa. Itu contoh kebaikan. Bersungguh-sungguh. Mari kita dengar penjelasan oleh Syekh Abdul Rahman menulis kitab ini. Fathul Majid ini dikarang oleh cucu Syekh Abdul Wahab, betul, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh Hasan bin Husain bin Abdul Wahab ataupun Hasan bin Abdul Wahab, cucu di sini bin Hasan bin Abdul Wahab, cucu dia sendiri. Anak Syekh Abdul Wahab ada karang satu kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang lagi besar pada ini. Ini adalah ringkasan terhadap kitab tersebut. Kitab yang kita baca yang tebal ini adalah ringkasan terhadap kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Tapi kalau baca kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, kenyang perut kita, sekenyang-kenyangnya. Kita baca Fathul Majid ni pun dah nak terbelahak dah, kenyang. Kalau kita baca Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarhi kitab At-Tauhid, sekenyang-kenyang. Sebab nukilan dia sangat banyak nukilan. Maksudnya dia bawa dengan dalil mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, semua 4 mazhab semua dia bawa. Tapi malangnya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Okey. Itu belajar bahasa Arab rajin-rajin. Lepas ni kita buat kelas bahasa Arab pula. Penjelasan bab la yaruddu man sa'ala billah, bab larangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, zahirnya hadis ini menunjukkan larangan menolak. Zahir hadis menunjukkan larangan menolak. Maksudnya wajib bagi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Akan tapi hadis ini masih bersifat umum. Dengar tu, sehingga memerlukan perincian yang tergantung pada apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, apa dia punya perincian dia, apa dia tafsir dia? Jika ada seseorang meminta sesuatu dan ia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkannya, memang orang susah, rumah terbakar, orang hia contohnya sekarang ni, berhak untuk mendapatkannya, seperti baitul mal, maka wajib dipenuhi permintaannya. Sekarang ni kalau orang Rohingya sekarang susah, dia minta bantulah atas nama Allah, maka wajib bagi. Sebab dia orang yang memang layak untuk meminta satu. Only Muslims, Ustaz? Yes, Muslims only, right? yes, Muslim only. Orang kafir tak termasuk dalam bab ni. Ala qawli rajih lah, atau pendapat yang lebih kuat dalam masalah ni. Okay. Maka wajib dipenuhi permintaannya, dan ia diberi sesuatu dengan keperluan dan haknya lah. Maksudnya aku minta kita Ferrari satu dengan nama Allah, itu tak wajib bagilah. Kita bagi sesuai dengan keperluannya, haknya. Begitu pula jika orang yang memerlukan meminta kepada orang yang mempunyai kelebihan harta. Yang jadi wajib tu orang yang ada kelebihan harta sahaja, maka wajiblah ia memberinya untuk membayarkan keperluannya sesuai dengan keadaan permintaannya. Namun jika yang diminta kepada jika meminta kepada orang yang tidak mempunyai kelebihan harta, maka dianjurkan memberi sesuai dengan keadaan orang yang meminta, selama tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan keluarganya. Maksudnya kalau kita kata aku boleh bagi RM10, RM10 je lah. Okey, itu contohnya. Jika orang minta itu benar-benar dalam keadaan terpaksa, maka ia wajib diberi apa yang dapat memenuhi keperluan daruratnya. Makan, minum contohnya. Memang dia hantar SMS, tolong bagi duit, aku dah sehari tak makan, 2 hari tak makan contohnya.
maka aku mohon kamu atas nama Allah, berilah. Lain. Kalau pertama tu wajib juga tu. Kalau dah nak kita wajib bantu orang Muslim yang lain. Al-Muslim akhul Muslim la yatruku, kata Nabi SAW. La yatruku, tidak meninggalkan dalam kesusahan. Itu dah wajib dah. Tapi sa'ala billah, bila minta dengan nama Allah, maka lagi wajib. Oleh kerana itu, infak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Tingkatan manusia dalam hal ini sesuai dengan watak peribadi mereka, berupa kemewahan, kemurahan dan kedermawanan, atau sebaliknya berupa kekikiran dan kepelitan. Pelit ni apa bahasa Arab? Asyuh, al-bukhli wasyuh. Sama lah tu. Yang pertama, kemurahan dan kedermawanan termasuk perkara terpuji dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua, kekikiran, kedekut. Dan Ibn Masin ni, asyuh ni, termasuk perbuatan tercela dalam keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak kerana manfaat dan dampaknya sangat besar dan pahalanya sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi ila akhir ayat dalam surah Al-Hadid. Allah Ta'ala kata dalam Quran, hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian daripada harta usahamu yang baik-baik. Dan bahawa sedekah tu mesti daripada yang baik, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi, iaitu wajib zakat tanaman kan, untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk lalu kamu nafkahkan. Ini satu dalil. Maksudnya letak ayat ni masa time banjir tu kan, dibagi spenda buruk, dibagi t-shirt buruk, apa semua untuk orang yang banjir. Sehingga kan ada setengah tempat tu tak nak ambil baju. Kami tak nak ambil baju, kami sedekah makanan je. Bagilah elok. Maka padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya. Kalau orang bagi kita pun kita tak nak, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Gitu. Takkan nak ambil ni macam tu. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan, ni bahaya, syaitan menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Padahal RM50 je. Padahal lepas tu kita minum kopi harga RM30 secawan. Dengan itu belanja kawan 4-5 orang, bayar RM150. Tadi orang tu minta RM20 je tak sedekah. Dia kata takut belakang kurang duit aku RM20. Tapi kita belanja benda yang merepek setiap hari, setiap bulan, lagi banyak. Tak percaya, cuba cek boleh bil. Paling kurang yang paling merepek Astro HD tu, tu. High definition 72 channel. Bukan tengok 72 channel sekarang tak pun. Cop mana tu. Tengok ni pula. Mana ada. Kadang-kadang ada satu channel tak tengok pun langsung. Tapi kita ambil juga, tak ada masalah. Saya kata nak ambil lah. Tapi tengok balik infak kita banyak tu tak? Kalau rasa infak kurang daripada kita bayar untuk Astro, buang Astro tu, infak dulu. Oh, Ustaz garangnya. Garang. Kadang-kadang kita ni alasan kita ni macam tadi atas tu, alasannya ada urusan, mana boleh kan. RM60 banyak RM60 banyak. Dia kira bukan RM10. Tapi bila dia belanja benda yang tak sepatutnya, lebih daripada RM60. Bila kita kata kami nak ada infak secara bulan-bulanan untuk ni, ambil terus masuk apa standing instruction tu, masuk tu bulan-bulan RM100. Siapa nak? Mana tak banyak ambil, tak berani ambil. Tapi kalau cuba kalau buat pinjaman untuk beli apa benda-benda, kadang-kadang benda merepek boleh ambil 12 bulan punya kat kredit installment tu, beli benda merepek, atau benda yang memang tak memberi manfaat langsung, atau benda yang sekadar semata-mata untuk bersukaria, semata-mata mahab.
Infak itu termasuk sifat terpuji yang disebutkan firman Allah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat. Jangan tak lagi kata laisa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan memberikan harta pada orang yang dicintainya, zawil qurba, yang ada keturunan, yang ada hubungan, wal yatama, anak yatim, wal masakin, wa ibn sabil, wasailin wa fil riqab, orang miskin, orang yang terputus perjalanan, wasailin, dan orang minta-minta, wa fil riqab, orang yang membebaskan diri daripada penghambaan. Dalam ayat ini infak disebutkan setelah dasar-dasar keimanan sebelum penuturan tentang salat. Wallahu alam, kerana manfaatnya tidak terbatas pada peribadi pelakunya. Apa kata Syekh? Allah Ta'ala kata lepas ayat-ayat beriman kan, kebaikan itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian Allah Ta'ala sebut sedekah dulu, kemudian baru solat. Bukan maksudnya sedekah lagi afdal daripada solat, tak syak lagi solat lagi afdal daripada sedekah. Tapi dari segi manfaat, manfaat itu mutaaddi, kata bahasa Arab. Mutaaddi maksudnya apa? Yang sampai kepada orang. Belajar bahasa Arab tak? Mutaaddi ayat lazim, mutaaddi dengan lazim. Mutaaddi maksudnya sampai ke orang. Ada benda manfaat untuk diri sendiri saja. Kalau kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam syarah dia Riyadhus Shalihin, dia kata bila kita nak bandingkan amalan sunat yang mutaaddi, yang kebaikan yang sampai kepada orang lain, bandingkan amalan sunat yang kebaikan untuk diri kita sendiri, lebih baik kita utamakan yang mutaaddi tadi, yang sampai kepada orang lain, lagi afdal. Contohnya, dia ada untuk infak tahun tu 5,000, mana lagi afdal? Dia dah pergi umrah 10 kali dah. Tapi kita ada seorang ni memang dia sangat perlukan untuk mengaji tu, atau nak buka satu markaz sunnah yang baru. Dia dah pergi haji 4 kali, dia pergi umrah 10 kali. Contohnya, duit itu mana lagi afdal? Pergi umrah ke pergi? Saya tak cerita pasal duit lain. Kalau ada duit lain, buat dua-dua lagi bagus. Cerita pasal dua-dua lagi bagus. Dia pergi umrah dan dia infak tadi. Ini cerita kalau tak ada pilihan. Tak syak lagi infak tadi lagi afdal, sebab dia mutaaddi, kebaikannya sampai kepada orang lain. Afdal lagi infak tu pada tempat yang macam markas dakwah sunnah contohnya. Bukan merujuk pada lisan taklim lah, maksudnya umum lah semua. Maka dakwah sunnah, benda-benda yang menyebarkan. Ada setengah orang belajar ribuan-ribu ringgit pada benda yang tak sepatutnya, bagi makan orang yang dah kenyang tu je. Faham tak maksud saya? Bagi makan orang dah kenyang, dalam kurungan kedua tahlil. Nak bulan Syakban saya dah sebut hari tu kan, bulan Syakban ni, Rejab Syakban minggu terakhir nak masuk Ramadan. Tengok kat masjid macam mana. Dia punya kedua tahlil ni, satu hari 4 kali, 3 kali. Pagi tahlil, tengah hari tahlil, pukul 10 tahlil. Pakcik dah kenyang lah. Kan? Dia tak boleh masuk dah perut tu. Masya Allah. Baik kita buat benda lain. Allah Ta'ala menuturkan dalam kelompok amal-amal yang diperintahkan kepada hamba-Nya, menyuruh mereka beribadah dengannya dan menjanjikan mereka dengan pahala besar kerana perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki yang perempuan dan muslim, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, al-muslimu al-muslimin wal muslimat wal qanitin wal qanitat, kan, wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiyin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Ada sifat dia ialah mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Poin saya panjang-panjang tu baca sendiri dah. Ada sifat dia soal Al-Ahzab tadi, salah satu sifat dia adalah mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Nabi SAW juga menganjurkan sahabat-sahabatnya supaya bersedekah tidak ketinggalan juga kepada perempuan-perempuan mereka. Ini sebagai nasihat kepada umat dan sebagai anjuran kepada mereka supaya mereka melakukan sesuatu yang manfaat bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Surah Al-Hasyr, dan mereka mengutamakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sedangkan sekalipun mereka memerlukan perkara tersebut. Dan siapa yang dipelihara, wa may yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun. Ini ithar, mendahulukan orang lain. Ini bahasa Arab panggil ithar. Kita kena ada ithar, adalah termasuk sifat seorang mukmin.
Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini, Allah SWT berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya, wa ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Iaitu kalau dia bagi makan, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman, diberikan makanan yang disukainya. Makanan kau nak sedekah ke orang, bagilah makanan yang disukai. Maksudnya kalau kita suka nasi tu ada, bukan maksudnya disukai kalau saya suka pizza kena bagi makan pizza, bukan macam tu. Maksudnya disukai makan yang kita suka. Kalau makan macam mana? Nasi, ada lauk, ada sayur, ada sambal belacan sikit, ada ikan masin sikit, tu sedap kan? Baru kita bagi orang macam tu. Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Kemudian bila bagi makan, innama nut'imukum liwajhillah, kami makan, kami bagi makan semata-mata kerana nak harapkan wajah Allah. Buku ni betulkan, jangan tulis keredaan Allah, wajah Allah. Jangan tulis keredaan Allah kat situ, betulkan wajhillah, nak harapkan wajah Allah. Memang wajah Allah. Ya Allah ada wajahnya yang sesuai dengan sifatnya. Dan jangan tukar keredaan Allah. Betul lah buku tu. So memang kita nak tengok wajah Allah akhirat kelak. Itu maksud dia. Memang kita nak harapkan wajah Allah. Maksudnya kita memang nak tengok wajah Allah di akhirat kelak. Dan orang tak dapat tengok wajah Allah melainkan kena masuk syurga. Maksudnya nak masuk syurga lah tu, nanti harap wajah Allah tu. Maka kami tidak menghendaki balasan daripada kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Tak ada bila makan ni, mereka tak ucap terima kasih pun, makan balik je. Dan taklah, la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kalau dia makan dia belah lagi bagus. Kalau orang tak tahu siapa yang bagi, lagi bagus. Ayat serta hadis yang mengupas tentang keutamaan sedekah ini sangat banyak. Barang siapa yang langkahnya itu juga, boleh baca kitab Riyadhus Shalihin lah, atau boleh jumpa dalil Quran dan Sunnah. Masuk bawah tu pula, wa man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini termasuk hak-hak sebagian kaum muslimin ke atas yang lain kan. Hakul muslim al-muslim sit. Hak muslim ke atas muslim lain ada 6 tu kan. Bila dia ajak, mesti dia penuhi. Yang kedua, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang buat suatu kebaikan, maka balaslah. Beliau SAW menganjurkan mereka supaya saling membalas kebaikan, kerana membalas kebaikan adalah termasuk akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ditunjukkan hadis ini, tidak ada yang meremehkan pembalasan kebaikan kecuali orang yang jahat. Sebagian orang jahat membalas kebaikan dengan kejahatan, sebagaimana terjadi di kalangan mereka. Kami mohon ampunan dan kesihatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Dan setengah orang sebab orang tu dah buat baik kat kita, tapi sebab parti lain, diorang ni nak ambil undi je lah. Lah, dah lalang bagi bantuan mesti banjir, tak kisahlah pada siapa, terima kasih je lah. Ini bila beringa lain pada dia, buat muka bila bagi pun buat muka macam muka ketat tu. Cuba tanya orang yang buat bagi bantuan. Ada setengah-setengah macam tu, setengah-setengah kampung. Minta maaf saya sebut lah, bagi bantuan, tapi sebab nampak bantuan tu daripada parti lawan dia, tak kisahlah mana-mana parti pun, kerajaan ke, parti bangkang ke. Kalau kampung tu ada setengah-setengah kampung tu buat muka ketat, macam tak layan. Ini bukan satu adab yang bagus. Lain halnya dengan ahli taqwa dan ahli iman. Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan dalam ketaat kepada Allah, dan mencintai apa yang dicintai dan redha untuk mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, tolaklah, idfa' billati hiya ahsan. Betul tak ayat tu? Betul. Nahnu idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan lebih baik. Yang ni apa? Yang ni musuh manusia. Kalau kita buka kitab tafsir Ibn Katsir, kalau manusia yang kita jahil pertama sekali, dia buat keburukan dengan kita, tak apa, maafkanlah. Idfa' billati hiya ahsan. Ini bukan masalah musuh di kalangan syaitan, bukan. Musuh di kalangan manusia. Idfa' billati hiya ahsan. Susah nak buat ni. Nak pula kalau dia kutuk kita teroris lah, dia kutuk kita militan lah. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula dengan engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Allah juga berfirman, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka
tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Lepas tu jadi kawan yang baik. Kita tengok tak orang yang kita dakwah kepada sunnah, mula kata ustaz kau je lah yang betul apa semua, tapi kita tak apa, jangan bergaduh dulu, jangan berdebat dulu. Kita tahu orang tu tak layak untuk berdebat, dia jahil. Kita nak ajak orang sunnah, kita bantai dia. Lepas tu nak ajak sunnah, jahil lain, orang jahil level lain. Yang kita ajak berdebat ni, wajadilhum billati hi ahsan, ialah orang yang musirrin, yang berterusan, yang dia tahu benda tu betul tapi nak lawan juga, itu lain. Itu bukan ada faedahnya, ada masalah yang rajih untuk kita nak berdebat dengan ni. Kalau tak ada masalah yang rajih, tak perlu berdebat. Dan Facebook bukan tempat berdebat. Fitnah betul lah Facebook ni. Setiap kali kuliah kena sentuh pasal Facebook. Fitnah, fitan. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sabar. Nasihat pada masyaikh kita, ustaz, bila datang ustaz kata, masjid saya ada buat bid'ah, dah bertahun-tahun dah bagi tahu benda ni bid'ah, tak sunnah. Sabar, dia kata. Saya sabar. Tapi ustaz, dia dah buat macam ni, sabar. Tapi ustaz, dia tuduh kita militan. Sabar, dia kata. Sabar je. Kena dia cerita macam mana masjid dia sendiri dibakar, rumah dia sendiri dihalau. Dia dihalau, Ustaz Yazid dihalau daripada rumah dia sendiri. Masjid dia berdirikan dengan tangan dia sendiri, dibakar. Bukannya halau tu, bukan pakai AJK. Pakai AJK tu tak ada benda. Bakar masjid habis terus, habis. Dihalau daripada rumah ni. Sabar, buat balik, sabar. Sekarang ada 5 dah madrasah sunnah dan 3 masjid sunnah kat situ. Dah bukannya setahun 2. Sabar. Dia kata mula-mula saya kuliah, hanyalah 2 orang je datang kuliah saya. Sekarang orang puluh ribu pergi tengok dalam internet tu, YouTube. Sampai orang kata, Ustaz Yazid kalau tak ada 10,000 tak nak ceramah. Tak, saya ceramah juga. Saya mengajar di ma'had saya, di Minhaj Sunnah tu. Anak murid saya 10 orang, 15 orang dalam kelas. Ini baru ustaz dah terkenal sikit, 3 orang datang, start datang masjid ni lagi dah. Macam hebat sangat. Pernah berlaku. Macam ni lain orang masjid, tak ada apa lain lah, 3 orang, malas saya datang lah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, dan dia buat percuma. Dia buat percuma. Ustaz Yazid kalau bagi dia, tak boleh ni puji orang belakang tak apa, bagi dia sampul, dia buang kat situ juga. Apa ni? Dia kalau salam, dia kata ada sampul. Salam dia, dia buang macam tu je. Saya tak mahu ini, saya tak mahu ini. Wah, ini terbaik ya, batu sunnah tu. Ini adalah tak awal lah. Saya ceramah saya 2,000. Sebab kalau jalankan tabung 10,000 boleh dapat. Sebab ramai. Bila salam menunjukkan kepada mereka bahawa doa bagi orang yang lain tidak mendapatkan sesuatu untuk balas kebaikan orang lain adalah merupakan balasan kebaikan yang diterimanya. Maka seyogianya ia berdoa sesuai dengan perbuatan baik. Hatta tara annakum qad kafatumuhu, bisa dengan tak berharakat dhammah, seperti kamu mengira dan merasakan. Bisa dengan tak berharakat fathah, tarau, pada tura. Dengan lain turu atau turau ataupun tarau, dengan arti kamu mengetahui. Dan ini diperkuatkan oleh riwayat dalam Sunan Abi Daud dan hadis Ibnu Umar, sehingga kamu mengetahui. Dengan demikian jelas yang dimaksud adalah hal kedua disebutkan dalam hadis, barang siapa minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka penuhilah. Maksudnya apa yang ia minta. Dengan demikian artinya adalah berikanlah. Menurut Abu Daud dan riwayat Abu Lahik dan Ibn Abbas, barang siapa memintamu dengan wajah mengharapkan ridha Allah, maka berilah ia. Dalam riwayat Ubaidillah Al-Qawariri, untuk hadis ini menyebut barang siapa yang memintamu dengan menyebut nama Allah, seperti hadis Ibnu
Umar radhiyallahu anhu. Kesimpulan, apa relevannya bab masalah tauhid? Apa dia? Dia tak juga Allah tu, dia kata tak ikhlas. Kalau orang tahu, tak tahu pun kalau orang tu ikhlas, Allah tak masuk. Tak, ikhlas tak. Maksudnya, saya mohon atas nama Allah, berilah kepada saya. Ya, sebenarnya sebut, saya mohon kepadamu di atas nama Allah. Itu lain. Mesti kata seperti itu. Maka kalau tak sebut tu, tak dah sekuat dengan kata aku minta pada kamu untuk bantuan. Nanti akan tengok bab yang akan datang ni penting pula. Bila kita dah tahu masalah ni tu, kalau menyebut atas nama Allah, maka wajib penuhi. Maka ada pula larangan untuk kita salah guna nama Allah ketika meminta-minta. Supaya orang yang minta-minta lepas ni tak sesuka hati kan. Sikit-sikit yang minta atas nama Allah, sikit minta atas nama Allah. Nak pinjam RM5 dengan atas nama Allah, bantulah. Sedangkan nak minta tu untuk apa? Untuk benda-benda yang lekeh contohnya. InsyaAllah dalam bab yang akan datang, InsyaAllah. Jadi apa kaitan dengan bab ini? Bab ini tujuannya untuk beritahu bahawa antara iman kita, akidah kita, tauhid kita dengan Allah Ta'ala ialah mengagungkan Allah Ta'ala itu. Lalu bila orang meminta di atas nama Allah, kerana pengagungan kita, ta'zim kita terhadap nama Allah, maka kita bagi orang tersebut. Itu kesimpulan dalam bab. Dan kita baca panjang tu. Yang lain tu semua tambahannya, kelebihan sedekah apa semua tu, itu hanyalah tambahan, huraian. Poin yang terpenting dalam bab ni adalah bila meminta atas nama Allah, maka dia adalah wajib kerana hormatnya kita terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.